me go. Look at me go. Yo, apa khabar semua? Selamat kembali ke Berbulu dengan Ben dan sudah pastinya hari ini adalah sehari yang sangat istimewa kerana bukan kita akan review game semata-mata, kita ada banyak topik-topik menarik di mana kita dah minta korang punya reaction dekat Twitter, kita dah minta reaction korang dekat IG dan semua ni akan kita ketengahkan komen-komen korang sendiri dalam BDB pada hari ini. Dan untuk membantu aku pada hari ini, aku ada dua tetamu istimewa. Satu dah membuat aku terkejut sebenarnya apabila kita mendapat tahu yang dia menyahut cabaran untuk masuk dalam program BDB. Sebab banyak kali kita dah try. Tapi mungkin sebab dia dah mahal sekarang ni, value dia dah naik. So mungkin sukar sikit untuk dapat dia. Yang aku maksudkan adalah saudara Ahmad Shahrazad Sani. Apa khabar? Oh, itu Shahrazad naratif Sani. yang dijual, Ben, Bukan naratif. Ia adalah fakta. Itu sentimennya. Itu fakta, man. Memang susah dia dapat kau. Oh, okey. Mahal. Satu penghormatan dan juga penghargaan bila mana ada kesempatan untuk datang ke laman BDB lah. Dan aku sangat-sangat bersyukur bila dapat kau. Aku anggap ini satu opportunity yang aku tidak harus gunakan Kalau dengan tidak, sebaik. bintang yang sebenarnya adalah Ikuan. Betul. Dan bila kau datang dengan slipper dan stokin macam tu pun aku macam Ia terkejut juga. adalah untuk memudahkan saya untuk melempar senjata. Hui. Andai kata terlalu berbulu dengan Ben. Ui, ni risau sebab topik-topik kita panas. Terutama ni isu badminton sangat dengan panas. bola sepak dan Ada badminton? Ada. Kita kaitkan tu sebab ni kita bawa penggemar badminton yang ni. Ikuan Square. Yes, saya. Dah lama tak muncul juga. Terima kasih menjemput saya kali berapa dah? Kali banyak Tak kali. kira. Lupa Ada sebab kiraan. pakai baju FAM ni. Masih terngiang-ngiang Oh. atas keputusan Malaysia lawan Korea Selatan lah. Of course, Ingat nak kita support semua inisiatif masih 5 bangga. juta tu. Sebab pakai jersey FAM kan. Jaya kita bincang. Okeylah guys, kita mau lengahkan masa sebab dalam segmen pertama ni kita akan tumpukan kepada Jurgen Klopp dan juga Xavi. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan kepada korang semua macam biasa, BDB sekarang ni korang boleh stream live secara audio ni di platform Shock Podcast, Apple Podcast dan juga di Spotify. Dan korang boleh dengar versi penuh. Itu yang paling penting. Sebabnya ramai yang selalu tanyakan dekat YouTube mungkin sekadar sekerat dan sebagainya. Tapi dekat platform-platform Spotify, Apple Podcast dan juga Shock Podcast ni korang boleh tengok korang boleh dengar secara penuh dari minit pertama sampailah minit ke-59 sejam kan BDB. Dan pada waktu yang sama korang juga boleh menyaksikan di Astro Go dan platform-platform Astro yang tertentulah untuk menyaksikan Berbulu dengan Ben sama ada audio ataupun visual. Okey guys. Tak mau lengahkan masa, kita nak terus bermula dengan segmen Klopp dan Xavi. I will leave the club at the end of the season. Because he really has delivered in his 9 years in charge, not only in terms of wins and trophies, but he's really understood Liverpool and their supporters. The Greek international Kostas Tsimikas has won the FA Cup for Liverpool. But you can see the scenes, you can see the desolation. Xavi's face tells the story. Barcelona clawed their way back into this game. Yo, kita digemparkan dengan berita dalam penghujung bulan Januari ini ibarat transfer news. Kerana selalunya dalam bulan Januari ni kita akan selalu tertumpu kepada transfer paling kecoh, transfer paling besar, transfer paling bernilai, transfer paling mahal, kan? Tapi ini adalah aku rasa story yang mencuri perhatian daripada transfer disebabkan cerita transfer kita akan cerita hujung segmen nantilah. Tapi Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool setelah 8 tahun setengah bersama dengan Liverpool. 6 boleh dikatakan major trofi yang dimenangi bersama dengan Liverpool. Satu kejutan apabila dia kata dia dah tak larat. Itulah realitinya, dia tak larat Ikuan Square. So, ya, bagi aku sebagai seorang fans Man United pun agak terkejut. Tapi dalam hati aku macam lega sikit sebab season depan dah tak payah nak hadap Liverpool yang dibawa oleh Jurgen Klopp. Tapi sebagai seorang peminat EPL ataupun bola sepak, macam aku rasa dia satu kehilangan yang besar lah Betul. untuk Premier League.
Sebab kalau kita tanya semua fans Liverpool, aku rasa kalau yang tengok montaj Liverpool, aku rasa ada yang menangis dah kat rumah tu. Aku bukan fan Liverpool pun aku menangis, Matt. Ya. Menangis dalam kegembiraan. Saya puji Ikhwan, dia tak cuba tersenyum sebab tu mengatakan apa yang sudah pun disampaikan. Bila Erik ten Hag sebutkan apabila dia Aku dah mula agak kau akan petik ayat tu. ke England bersama Manchester United, dia sebutkan apa, era come to an end. Saya tak sangka era Liverpool akan berakhir seperti ini. Kerana saya jangkakan mungkin Jurgen Klopp akan memenangi beberapa lagi kejuaraan, mungkin akan stay untuk 15-20 tahun walaupun sukar dalam zaman seperti ini. Tapi bila naratif keluar sentimen dan juga pengesahan bahawa Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool pada hujung musim, saya sendiri rasa terkejut. Simpati kepada kawan-kawan yang menyokong Liverpool sudah pasti ada, tapi yalah, mungkin kadang-kadang kita perlu kembali ke fitrah tersendirilah. Betul. Tak, cara korang sembang seolah-olah Liverpool akan senasib dengan Man United selepas kehilangan Sir Alex. Tak apa. Perbualan tu kita hold dulu. Maknanya kita hormati Jurgen Klopp dan Liverpool. Maknanya kita meletakkan pengaruh dia tinggi seperti itu pun. Tak apa, sabar. Kita tengok dulu pencapaian Klopp setakat mana, 8 tahun setengah dia dekat Liverpool ni. Kita nak tengok apa yang dilakukan oleh Klopp. Kita semua tahu rekod dia tak sehebat Kim Panggon. Kim Panggon 70%, dia 62%. Tapi jokes aside lah kan. Perlawanan 496, 289 wins. Cuma 81 kali kalah, dan kita dapat lihat dekat situ, bagi aku tolak tepi Community Shield tu, itu antara 6 major trofi yang dimenangi, termasuklah FIFA Club World Cup. Community Shield Ben, kalau Newcastle menang, tak awak akan meraihkan juga? Community Shield tak kot. Soalan yang tepat. Sebab dulu kita menang Intertoto, orang tak heran pun. Kan? Dulu. Cuba kita tengok kalau Newcastle menang next season. kalau layak main. Susahlah. Kalau layak lah. Susah nak tengok benda tu jadi, Matt. So aku takkan bermimpi selagi benda tu sukar untuk menjadi realiti. Tetapi okey, pencapaian Jurgen Klopp kita semua tahu. Bukan sahaja dari segi pencapaian dan trofi, tetapi dari segi identity yang dia bawa, which is the whole gegenpressing, the mentality monster, semua ni kita takkan boleh nak sebut lagi dah apabila dia dah tak ada. Dan also perseteruan antara dia dengan Pep tu, Ikhwan Square. Bagi aku, macam aku cakap tadi, kehilangan besar untuk Premier League sebab kita dah kekurangan seorang manager yang macam Ahmed cakap, kita boleh letak dalam level Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Arsene Wenger, baru Jurgen Klopp buat. Influential untuk clubs. Aku akan mengakui Sir Alex masih di atas. Yes. Even atas Pep sekalipun. Dan aku tak rasa Liverpool akan jadi macam mana Manchester United akan jadi lepas Sir Alex belah, sebab Liverpool sekarang ni dalam satu kelab bola sepak yang ada footballing structure yang bagus. Yang aku rasa Jurgen Klopp boleh tidur lena walaupun dia nak pindah esok, dia nak keluar office pun. Okay, saya difahamkan Jurgen Klopp akan berpindah termasuk backroom staff dia sekali, betul? Betul. Jadi, Seorang demi seorang. Tak ada Pep Linders, apa semua. Jadi adakah ini tidak memberikan isyarat bahawa ada sesuatu yang kurang enak berlaku di Anfield? Tak juga, Matt. Sebab apa yang aku tahu, last season dia sebenarnya dah nak caw disebabkan tekanan yang dia rasa. Kan orang kata body 7 tahun lah, orang kata Klopp out sebab last season kan antara season paling hamba Liverpool kan. Betul. Tetapi bila kau lihat keputusan dia dah dilakukan bulan November, maknanya ownership, FSG semua dah tahu bulan November. Kan? Cuma keputusan ni players dia dan satu dunia tahu Jumaat yang lepas, pagi Jumaat yang lepas. So aku rasa ini adalah satu keputusan yang orang kata calculated. Dia dah fikir untuk jangka masa yang panjang. Jadi succession plan dia kita tak terlihat sekarang ni. Betul. Walaupun dia dah umumkan awal dia akan meninggalkan kelab pada penghujung musim, tapi kita tak dengar lagi what is the succession plan untuk memastikan siapa sahaja yang masuk menggantikan Klopp akan meneruskan legasi yang sudah pun ditinggalkan. Jadi bagi saya sebagai seorang neutral lah dalam hal ni, bila melihat kepada bagaimana kelab mengumumkan pemergian daripada Liverpool, apa yang terjadi pada musim lalu sehingga musim sekarang, drama dengan pemilik kelab FSG, saya lihat ada bibit yang sama seolah-olah dengan Manchester United, di mana keengganan untuk membelanjakan wang untuk mendapatkan penggantian. Klopp sudah banyak kali berbicara bahawa dia perlukan penggantian kepada Sadio Mane, juga kepada Roberto Firmino, tapi tidak dapat untuk menyegarkan kembali skuad. Jadi of course saya faham penat, stres, apatah lagi misi quadruple. Tapi betul. Daripada season lepas, tapi tidak terhasil. Mungkin aku boleh sanggah apa aku cakap tadi, Matt. Sebab kau nak kata dia orang tak belanja last transfer window, boleh tahan juga dia belanja. Dia beli Zaboslai, dia beli Gravenberch. Jadi adakah itu perbelanjaan yang menepati kemahuan dia? Okey, tapi realistically aku tanya kau, bila kau dah ada front five yang merupakan Gakpo, Jota, Nunes, Salah cuba dan juga compare Diaz. dengan bagaimana Manchester City spend, sebab itu adalah penanda aras dalam Premier League. Man City pun tak spend besar dalam window yang terakhir. Tengok daripada apa yang sudah dilakukan dalam tempoh 2 ataupun 3 musim yang lalu, compare dengan apa yang Liverpool sedang buat ataupun dah lakukan. Gakpo,
Siapa? Apa nak sebut nama Tapi player tu? itulah sebabnya Man Luis City berada dalam Ah. situasi di mana mereka menghadapi 115 itu level yang sepatutnya charges. Liverpool berada ataupun level yang Jurgen Klopp mahukan. Rasa pelik lah advocate untuk Liverpool. Ini semua sebab burn. Tak, tapi sebab aku faham argument kau, tapi aku rasa mungkin tak valid dalam masa terikat ni sebab apa? Sebab Liverpool sentiasa akan melihat kepada net spend diorang. FSG baru ni pun pernah mengumumkan yang diorang nak jual klub at one point, lepas tu diorang betul. U-turn balik kata U-turn tak balik. jadi nak jual klub. Banyak faktor-faktor yang memainkan peranan juga. Tapi okey, cerita pasal hari 7 Liverpool selepas ini. Ramai akan kata perbezaan dengan Man United Sir Alex dulu adalah semua knowledge ni ada pada Sir Alex saja. Kau tak ada sistem. Sampai sekarang kau tak ada sistem dekat Man United. Betul. Liverpool dah ada structure, dah ada sistem, dah ada identity. Yes. So adakah ia lebih mudah untuk wajah baru yang akan masuk Ikuan untuk membawa terus transition tersebut? Kalau kita tengok dari segi squad sekarang pun, compare dengan squad season lepas, aku rasa squad sekarang Liverpool ni dah cukup untuk handover kepada pengganti Klopp. Tak kisahlah fan Liverpool sebut nama Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Jose Mourinho. Siapa-siapa manager yang masuk, dia dah ada satu squad yang bagi aku good enough untuk challenge apa-apa kejohanan dekat England lah. Okey. Cuma aku rasa kekurangan squad Liverpool sekarang ni ialah a strong number 6 dekat position Fabinho. Boleh argue yang Endo dengan McAllister boleh main peranan tu? Boleh, tapi aku rasa untuk dia orang repeat quadruple punya dream tu, dia orang kena squad yang lagi. Maksud kau masih terlalu awal untuk mengangkat Wataru Endo ataupun... Betul. Walaupun Matt, dia perform. Sebelum kau masuk, Matt, kita ada satu Twitter komen yang aku nak baca. Silakan. Yang diluahkan sebentar tadi. Okey, daripada Anas Safwan 212 katanya Liverpool 2.0 but not with me in charge, kata Jurgen Klopp. Agak generic statement lah. Tetapi contoh bila Jurgen Klopp tinggalkan klub, sekarang ni kau dah tengok statement Van Dijk, kemungkinan besar dia pun nak caw. Betul. Salah itu dah silat nak pergi Saudi. Yes. Kau dah hilang, macam kau cakap lah, Firmino tak ada, Mane tak ada, Hendo dah tak ada, Fabinho dah tak ada, Wijnaldum dah tak ada. End of an era satu benda, man. Tapi apabila semua key player, lepas ni mungkin trend akan persoalkan peranan dia, mungkin Robo akan persoal, kita tak tahu kan. Adakah kau melihat benda tu exodus lah kata akan berlaku? Saya cuma menawarkan a tale of caution, kisah-kisah berjaga-jaga kerana satu ketika dahulu Manchester United pun meninggalkan kunci yang besar kepada David Moyes. Betul. A championship winning squad lagi. Tapi perkara yang sama berlaku yang mungkin boleh berlaku kepada Liverpool. So you can have all the system in place, you can have all the core players stay juga for next season, tapi kalau individu tu, manager menggantikan Jurgen Klopp tu tidak menepati piawaian ataupun cuba nak melakukan perubahan falsafah 180 darjah, tak mustahil kembali ke zaman kegelapan. Ini satu lagi Saya tak nak lihat perkara itu berlaku. Saya tak nak lihat perkara itu berlaku. betul ke, Matt? Ikhlas ke jujur statement awak ni? Demi saya tak boleh cakap demi penyokong Liverpool lah. Tapi okey, cerita pasal penyokong Liverpool, ada segelintir, bukan semua segelintir yang bila aku tengok reaction diorang kepada pengumuman Klopp ni, diorang persoalkan, kenapa kau buat decision macam ni sekarang? Kenapa kau buat pengumuman ni sekarang? Tidakkah itu orang kata detrimental ataupun negatif terhadap persaingan mereka dalam 4 trofi? Quadruple lah yang dikatakan, walaupun bukan quadruple yang sebenar-benarnya lah kan. Tapi mereka menganggap keputusan Klopp ni yang diumumkan sekarang ni akan memberi impact yang negatif dari segi persembahan mereka. Okey, ni pendapat aku, pendapat kau pula. Pendapat aku adalah tidak. Ia akan orang kata galvanize. Galvanize the squad untuk one last hurrah. Betul. Untuk baki 4-5 bulan ni. Pendapat kau? Aku setuju sebab aku risau sebenarnya bila Klopp announce dia nak tinggalkan klub end of season, sebab macam kau cakap lah, Ben, dia akan timbulkan satu motivasi yang tinggi dekat player-player mungkin dia tak tahu next season ada Liverpool ke tak, macam Van Dijk, macam Mo Salah, mungkin Alisson Becker, sebab player-player ni sangat rapat dengan Klopp. So bila Klopp umumkan bulan Januari ni, hujung bulan Januari, so dia akan bagi satu motivasi yang tinggi pada player Liverpool untuk probably orang cakap one last dance lah. Just imagine before dia pergi. Walaupun takut nak membayangkan, of course dia nak bagi tahu player dia terlebih dahulu semua pengumuman tersebut.
semangat macam ni Kuan sebutkan, menang pula Premier League title, tie dengan 20 titles with What Manchester ending United. lah. Lepas tu tinggalkan. Betul. Maknanya mengembalikan Liverpool setaraf dengan Manchester United daripada sudut rekod. Betul. Itu yang paling aku risau. Tu yang aku duk fikir, apa logik kalau Klopp tak buat pengumuman sekarang, bila lagi kau nak dia buat pengumuman? Takkan kau nak dia buat pengumuman on the last game of the season? Yes. Kan? Takkan kau nak dikejutkan dengan cara macam tu? Bagi aku kan? lebih baik buat keputusan sekarang. Betul. Daripada end season bila kau dah tak ada apa nak compete. And kau actually tak end on a high lah. Yeah. Yep. So Okay. better buat sekarang. Xavi Hernandez, seorang legenda Barcelona. Ada yang kata mungkin terlalu awal lah bila dia meninggalkan Al Sadd di Qatar untuk menyertai Barcelona. Tetapi track record dia ada dekat situ. Yes, dia menang La Liga title dengan first full season dia dekat situ. Tetapi realitinya tersingkir daripada Champions League 2 kali. Mungkin kali inilah peluang terbaik dia sebab mara ke pusingan 16 terbaik. Ataupun tersingkir juga daripada Europa League last season, tak silap aku, round of 16. Dan rata-ratanya kalau kau nampak sekarang performance season ni, of course mereka ketinggalan 10 poin belakang Real Madrid, which is a big deal. Tapi yang lebih pedihnya sebenarnya adalah ketinggalan kepada Catalonian team di atas mereka iaitu Girona. Dengan 8 mata pada ketika ini. So, adakah ini semua faktor yang membawa kepada decision ni? Dia kata aku satu tak tahan dengan layanan yang diberikan oleh klub, macam relationship dia dengan Deco, macam tak apa nak ngam apa semua kan. Pada waktu yang sama, kau tahulah macam mana fans get on your back. Even kau legend club sekalipun, Koeman dah pernah kena dulu. Sekarang ni mungkin Xavi merasai benda tu daripada fans ni, kita tak tahu. So kau rasa ini semua decision yang faktor yang membawa dia kepada keputusan dia nak meletakkan jawatan, ataupun dia rasa inilah sejauhnya tim yang aku boleh bawa? Rasanya dia lah mungkin dah sampai tahap dia lah. I mean, the appeal ataupun tarikan untuk kembali kepada klub yang membentuk dia, menjulang nama dia tu satu yang sukar untuk ditolak. Walaupun mungkin pada ketika itu dia tahu ni satu apa orang katakan poison chalice lah. Orang sebutkan satu tempat yang akan menawarkan lebih banyak racun daripada madu. Saya sebenarnya dah boleh jangkakan perkara ini berlaku apabila Barcelona sudah pun direkodkan secara rasmi mengalami masalah kewangan yang sangat kritikal sebelum mula season. Ya. So macam mana seorang manager seperti Xavi yang ditugaskan untuk membangunkan semula kelab ni tak boleh nak spend, lepas tu expect dia untuk challenge for all the big titles. Of course dia menang Premier League, the La Liga. Bila menang La Liga tu of course you perlukan penambahan squad yang lebih baik daripada apa yang dia ada. Tapi bila tak boleh nak bawa masuk player yang diperlukan, dapat pula tekanan daripada penyokong, pengurusan dan sebagainya, tak ada masalah dan saya percaya Xavi akan lebih berjaya berbanding Barcelona selepas ni. Masalah dia orang bukan sekadar kewangan. Mereka ada masalah yang ingat lagi pasal isu dengan ref, apa semua yang melibatkan kes yang sedang disiasat pada ketika ini. So, macam mana nak jadikan Barca ni sebagai klub yang boleh menjadi hala tuju mana-mana manager yang excited untuk pergi ke Barca? Dia punya pull factor tu dah kurang berbanding dulu. Ini adalah perbandingan rekod Barcelona musim. Satu benda yang aku nak highlight kat sini adalah perbezaan bolos pada musim lalu. Selepas 38 perlawanan berbanding 21 perlawanan, mereka dah bolos 29 kali, which is 9 goals lebih daripada apa yang mereka bolos sepanjang seluruh musim yang lalu apabila mereka menang title pada ketika itu. 10 points belakang Real Madrid kita tahu, dan kita nampak bagaimana even Robert Lewandowski 8 goals dalam 19 game, form merudum gila-gila, faktor usia memainkan peranan, kepincangan barisan pertahanan, hilang Gavi untuk jangka masa yang panjang. So kau nampak faktor kalahkan Super Cup pada Real Madrid, disingkirkan oleh Bilbao baru-baru ni dalam Copa del Rey. Adakah ini semua faktor yang membawa, sebab dia sendiri kata aku dah tak boleh, aku rasa lebih baik untuk aku keluarkan diri aku untuk kebaikan kelab ni sendiri. Xavi ada cakap dalam salah satu press conference dia kata di mana bila dia menjadi satu masalah ataupun satu beban untuk kelab, dia akan tinggalkan kelab. And then aku rasa Xavi kita tahulah pressure dekat La Liga, dekat Spain macam mana kan dari segi media. And kalau ikutkan artikel-artikel yang aku baca, even board members pun ada beberapa orang yang nak Xavi dipecat. Betul, tak silap aku Laporta pun tak berapa yakin dengan dia pada mulanya. Even betul. Deco dengan dia tak berapa nak ngam. Lepas tu one thing about Xavi, dalam satu artikel dalam The Athletic, dia ni seorang manager yang suka dengar dan tengok TV program dan juga radio Barcelona. Fan, especially yang dibuat oleh fans lah. Jadi aku rasa benda tu tak membantu untuk diri dia. Dia put pressure on himself lah actually.
Betul. So bila kau dah ada dalam satu position yang pressure sangat, dan bila fans nak expectation pun dah tak ada. Jadi aku rasa kau akan rasa macam okay, that's it. Aku perlu pergi sebelum dihalau ataupun dipecat. Aku akhiri dengan satu stat ni lah, Matt dengan Ikuan. Daripada 7 manager selepas Pep Guardiola meninggalkan Barcelona, Xavi mempunyai rekod jaringan pada setiap perlawanan, average goals per game average yang paling rendah, iaitu 1.89. Dan mungkin baru season ni kita dah nampak lah slowly masalah yang dihadapi, cara diorang kalah dalam Super Cup kat Saudi dan sebagainya, dan agak sukar untuk ditelan kalau kau fans Barca kan pada waktu yang sama. Okeylah, kita move on. Baru betul dan era come to an end. Oh, situ pun sama. Itu baru betul lah. Nak cerita pasal pengganti memang tak sempat lah kan. So itu satu lagi era yang mungkin akan berakhir tak lama lagi. Tapi buat masa ni kita akan berehat sebentar. Bila kita kembali selepas ini, fokus kita akan terarah kepada Harimau Melaya, One Cuisine, dana 5 juta, semuanya akan dibincangkan. Jangan ke mana-mana. Look at me go. Masih lagi Faisal. Dihantar ke tengah semula Faisal akhirnya. Arif Aiman Hanafi untuk jaringan akhirnya. Romel Morales. Oh! Gol untuk Malaysia. What a goal lah. Memang what a goal daripada Romel Morales. KL City connection untuk gol ketiga. Dan siapa yang sangka pada satu ketika kita dah reda dah. Kalau kalah 3-2 pun, aku still tetap berbangga dengan apa yang diorang pamerkan. Sebab aku sebenarnya, bila masuk last game tu aku mengharapkan satu gol lah. Nak tengok satu gol. Untuk memadam memori aku gol Indra Putra Mahyudin pada tahun 2007. Apabila kita kalah dengan China, tak salah aku 5-1 pada ketika itu. Dan aku dihidangkan dengan 3 jaringan match. So, aku tak nak cerita pasal game sebab aku rasa dah banyak show yang dah bincangkan pasal Harimau Melaya 3, Korea Selatan 3. Tapi aku nak bincangkan tentang reaction selepas itu. Sebab sekarang ni, apabila media dekat luar negara dah start pick up Harimau Melaya macam Sport Bible lah, Topden, famous UK punya YouTuber, mengatakan ini comeback, segala comeback yang dia pernah lihat sebagai seorang fan bola dekat UK tau. Adakah kau berpendapat sedemikian? Macam mana kau view seri Harimau Melaya dengan Korea Selatan? Dia bila saya rasa keputusan Harimau Melaya dan Korea Selatan ni satu perkara yang besar. Apabila troll Twitter yang biasanya hidup di kalangan keputusan-keputusan Liga Bola Sepak Inggeris dalam Premier League ni tweet pasal Harimau Melaya. Kat situ baru saya sedar bahawa standing in the eyes. Satu perkara yang cukup besar. You ada keluar meme Malaysia when nothing at stake. Inter Milan. So kat situ saya So kat situ saya tahu yang naratif bahawa sekarang ni dunia kembali memandang kepada Harimau Melaya. Itu satu perkara yang cukup membanggakan buat bola sepak negara, di mana kita berada dalam landasan yang tepatlah. Jadi ia satu perkara yang sangat positif untuk bola sepak Malaysia. Betul. Dan banyak cerita selepas game yang kita dapat lihat reaction daripada fans yang sebabnya kita kena terima realiti bahawa selepas 2 game ramai yang mengkritik persoalan selection Kim Panggon. Even termasuk aku sendiri, dan sampai hari ini pun aku masih lagi akan kata ada beberapa selection tu yang boleh dipersoalkan. Even dalam game lawan Korea Selatan sekalipun, apabila Darren Lock keluar dan sebagainya, masuknya junior yang concede the penalty untuk Son skor gol ketiga dan sebagainya. Dominic Tan antara pemain terbaik, Daniel Ting antara pemain terbaik. Tapi bila kau tengok Derek Gunn menangis dapat motor baru, Intan Serah sampai kena serah diri kepada FAM selepas statement. Sebab even Intan Serah, national team player, mengatakan sesuatu. Dan kenapa tidak bawang Rangers yang ada dekat Twitter kan? Pendapat kau tentang semua ni yang unfold, lepas tu semua diam. Ibarat ada silence di kalangan fan bola sepak Malaysia yang mengkritik selama ni. Sekarang ni diorang sedar, okey, Kim Panggon lebih arif, biarlah dia buat apa yang dia nak buat. Okey, bagi aku kalau kita nak compare game Korea dengan first 2 game, especially game lawan Jordan lah kan. Untuk game Jordan aku tahu ramai, aku Seben, aku Samit pun akan question, kenapa tactical Kim Panggon macam ni? Sebab masa perlawanan persediaan Pesta Bola Merdeka dengan match friendly match sebelum ni, kita dapat tengok
Malaysia yang macam main dalam Korea Selatan. That is the true Malaysia yang kita kenal nak main. Betul. Tapi bila lawan Jordan ni, pendapat aku rasa Kim Panggon sendiri ada satu perasaan yang mana ditransfer ke player-player dia, which is perasaan gugup dan juga nervous. Dan bila kau seorang manager cuba untuk cari satu taktikal yang perfect untuk lawan salah satu negara yang besar juga lah, Jordan, dalam Asia, kau akan tend to overthink. Okey, then dia akan membawa kau ke ketepikan apa yang kau telah prepare sebelum ni. So perasaan gugup dan perasaan nervous tu mungkin take over Kim Panggon dan overthinking terjadi, yang bila kita tengok line up lawan Jordan tu pun macam ini bukan Malaysia yang biasa aku tengok 3, 4, 5 game yang lepas. Tapi bila lawan Bahrain ada sedikit improvement dan Malaysia yang sebenar main lawan Korea Selatan. Kalau ada dua performance di mata aku, Matt, yang layak dikatakan Harimau Melaya punya performance yang kita tahu sebelum Piala Asia. First half lawan Bahrain, second half lawan Korea Selatan. Betul. Kau setuju? Setuju, kerana persembahan tu bukan datang overnight, bukan datang semalaman. Si Manik Kwan sebutkan 3, 4, 5 games before datang identity. And Kim Panggon ni kalau berbicara dengan bekas pemain dia seperti Mak Yo, yang mana saya ada pleasure untuk berbicara dengan dia, Kim Panggon ni memang stick to one system. Sistem tu tak berubah. Yang berubah adalah personnel pemain tu. Makna like for like change. Bukan kata pemain tu mungkin daripada segi fizikal sama ataupun perwatakan, tapi pemain tu boleh fit into that system. Cumanya mungkin perasaan gugup tu betul. Saya baru berbicara dengan ramai rakan-rakan wartawan bola sepak. Thailand dijadikan sebagai contoh. Okey, kenapa sebelum tournament polemik datang last minute uniform Caca Marbar tapi boleh perform? Sebab apa? Dia dah berapa kali qualify berturut-turut di Piala Asia. Betul. Pendedahan diorang dah jauh lebih kerap. Dia dah tahu macam mana nak main in big tournament. So kita kembali selepas beberapa tempoh yang cukup panjang. Tapi ada yang akan argue dengan kau, Indonesia boleh, Matt? Indonesia, saya tak nak berbicara mengenai Indonesia. Okay. Saya nak bicara mengenai skuad Malaysia. Okey. Kalau begitu saya boleh sebutkan Palestin juga yang berada dalam kelompok environment peperangan. Jadi banyak faktor sebenarnya, Ben. Betul. Tapi kita fokus kepada Harimau Melaya kita. Jadi pandangan saya adalah ia merupakan a step in the right direction. Okey, Rahman daripada Shah Alam tengah standby untuk berbicara dengan kita kan tentang Harimau Melaya dan apa yang telah pun kita capai. Sebab banyak yang diperkatakan di Twitter terutamanya apabila dana 5 juta diberikan kepada FAM oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan follow up daripada kita berjaya mendapatkan first point kita dalam sejarah Piala Asia. 3 gol yang dijaringkan adalah juga ciptaan sejarah juga secara tak langsungnya. Brother Rahman daripada Shah Alam, pendapat kau sendiri dengan pencapaian Malaysia walaupun kita seri 1 point, kita last kat grup. Macam mana kau melihat Harimau Melaya dekat Piala Asia pada kali ini? Okeylah, untuk Piala Asia tahun ni lah, untuk tahun yang ke-42 tahun kan, selepas dekat 1 dekad jugalah. Improvement tu sebenarnya tak banyak pun. Kalau kita tengok daripada first game dengan second game tu, kita improve pada game yang ketiga. Selepas Korea, diorang pun ada cakap Korea tak nak menang game ni sebenarnya. Kan? So improvement kat situ memang tak nampak sangat lah. Kalau kita nak tengok pada improvement dengan naturalisasi kita yang banyak kan. Sepatutnya kita boleh pergi at least group 16 lah. 16 stage. So kat situ kita boleh nampak improve. Tapi bila kita first round, game pertama kita dah kalah 4-0. Lepas tu yang game kedua tu sepatutnya selection player tu kena lebih tepat. Sebab kita kena game tu kita kena menang. So improvement tu memang tak nampak apalah sebab naturalisasi pun dah terlampau ramai kan. Sepatutnya kita boleh pergi last 16, okey, kat situ kita boleh panggil itu improvement. Kalau setakat group stage kita masih lagi kalah, tak pernah dapat gol pun last game sebab Korea pun dah tak nak menang sangat lah. Kalau kita tengok daripada jurulatih dia, kita tengok first goal dia senyum, second goal dia senyum, gol ketiga pun dia senyum. Sampai Korea punya orang pun minta Griezmann bagi statement kenapa dia senyum kan. Tu pun tak improve lah saya tengok. Itu pendapat saya lah. Aku teringin nak tanya kau last question. Adakah kau jenis penyokong yang mengharapkan kita masuk round of 16 dalam Piala Asia kali selection ini? Player yang kita bawa, memang saya harap kita akan pergi sampai round of 16 lah. Wow.
Okey. Sebab Walaupun ranking kita kita dah yang terendah naturalisasi dalam... ni ramai. Faham? Okey, tak apa. Itu pendapat kau. Terima kasih, Rahman, kerana sudi bersama Alright. dengan Berbulu dengan Burn. Dan mungkin Sama. itulah tekanan yang dimaksudkan oleh Matthew Davis sebelum bermulanya kejohanan. Dia kata, ni kali pertama dan sebagainya. Expectation. Kan? Okay, tak apa. Kita nak tutup cerita pasal Korea Selatan dengan Harimau Melayu. Sebab banyak follow-up story selepas itu. Terutamanya apabila Wan Kuzin repost apa yang dilakukan oleh Harimau Melaya ketika seri dengan Korea Selatan. Beliau dikritik oleh segolongan bawang Rangers yang ada dekat, aku panggil dia bawang Rangers lah, dekat Twitter. Ada yang kata kau takkan sesekali main dalam skuad Harimau Melaya. Tapi aku faham kenapa juga. Sebab satu, ciapan ayah dia sendiri, Wan Kamal, yang pernah keluarkan statement 2019 yang dia lebih peminati untuk mewakili USA dan sebagainya. Dan kemudiannya pada tahun 2022, dia sendiri memperlekehkan kejohanan di peringkat Asia Tenggara. Apabila dia kata LOL, dia kata takkan aku nak fly 20 jam semata-mata untuk pulang ke KL, main dalam satu kejohanan yang orang luar daripada Asia Tenggara tak tahu pun. Tapi sekarang ni dia defend balik. Okeylah, Ben. Tweet tu, Pendapat kau, ciapan Simat? tu tahun bila, Ben? Dah lama. Aku tak Okey. nafikan. Kita yang 2 tahun lalu bukanlah kita yang sekarang Tak ni. payah 2 tahun. Kita yang Semalam. 10 minit lalu pun tak sama. Betul, Okey. aku setuju. Jadi saya tak menghukum dia, tak terlalu menghukum dia atas ciapan yang dilakukan 2 tahun yang lalu. Mungkin naratif sekarang ni, sentimen sekarang ni disebabkan satu falsafah yang saya suka untuk guna pakai dalam dunia sukan ni, sins of the father. Bila mana seorang ayah itu berbicara terlalu banyak, di mana anak-anaknya ada aspirasi untuk menjadi sesuatu di peringkat yang tertinggi dunia tu, bila tak menjadi itu dihukum. Contoh dalam basketball kita ada LaMelo Ball. Nasib baik anak dia bermain di peringkat tertinggi NBA. Lava Ball bapak dia. LaMelo main kat Charlotte Hornets. Lonzo Ball main untuk Chicago Bulls. So okeylah, dalam badminton dulu pun ada juga. Tak payahlah saya sebut nama. Mungkin kalau ada yang mengikuti perkembangan badminton tahu siapa dinamik ayah dan juga anak ni. Okey. Jadi persoalan masihkah layak Wan Kuzin diberi peluang? Bagi saya, kalau itu pilihan dia selepas ni dan dia membuktikan dia mampu, mengapa tidak? Kan? Kerana dia bukan berdarah warisan. Dia memang 100% anak Malaysia. So kenapa kita tak, kalau kita boleh bagi peluang kepada naturalisasi berdarah warisan, kenapa tak untuk yang 100% darah Malaysia? Kalau dia layak lah. Sebelum Ikuan menjawab, kita nak ke IG terlebih dahulu sebab aku ada post story untuk minta reaksi daripada penonton-penonton di luar sana. Tengok dulu daripada @ikri_ssw. Betul kan aku salah? Fikri @fikri_ssw kata 50-50 tapi rasanya KPG minat ke dengan Wan Kuzin. Itu persoalan dia. Kan? Tapi kita tak tahu. Selagi dia belum melaporkan diri untuk latihan pusat dan menunjukkan kemampuan dia kat bahagian tengah tu, kita takkan tahu kemampuan sebenar dia. Bagi aku tempat yang Wan Kuzin kalau betul dia nak kembali ke skuad Malaysia, dia kena challenge tempat Stuart Wilkin. Yang aku boleh cakap, aku berani cakap Stuart Wilkin is one of the player. One of the best player. Bagi aku Stuart Wilkin sekarang undroppable pun. Betul. So okey, macam baik pada Ahmed cakap, kalau betul itu niat dia lepas ni untuk kembali ke skuad kebangsaan, aku rasa kita sebagai fan perlu ucap selamat datang lah. Tetapi melalui medium yang betul lah. Maksudnya dia kena masuk latihan pusat dan cuba untuk mendapatkan tempat lah, sama ada di kejohanan seperti AFF, Sukan C. So kalau dia mampu buktikan yang dia mampu jadi yang terbaik ataupun version dia yang terbaik and boleh challenge Stuart Wilkin ataupun player-player lain di bahagian posisi tengah tu, then why not? Aku rasa kita perlu mengalu-alukan lah. Betul. Tapi Wan Kuzin dia, adik dia Wan Kuzri pun betul. prospek juga. Betul. Dan dah dilaporkan status kewarganegaraan dia dah dapat lampu hijau dah untuk mewakili Malaysia, dan tak lama lagi dia akan dapat lampu hijau untuk terus menyarung jersey Malaysia. So sebenarnya aku excited je nak lihat dia main. Kita takkan hukum orang berdasarkan apa yang diorang luahkan 4 tahun lepas. Itu satu bapak dia, satu lagi dia sendiri kan. Tapi pada waktu yang sama kalau tengok Ben yang 5 minit tadi bukanlah Ben yang sekarang. aku luahan fans. Aku cuma menjadi aku kena faham peranan aku kat sini. Aku kena main devil's advocate. Nampak macam tukar pandangan tadi. Aku kena jadi devil's advocate. Tapi Ben, aku rasa kita kena sebab aku rasa ramai yang confuse lagi antara naturalisasi dengan pemain warisan. Aku rasa kita kena bagi tahu yang dalam skuad di Panggon Hai tu, aku rasa naturalisasi dalam berapa orang aja. Selebihnya macam Dion Kus, Matt Davis, Brandon Gunn, semua tu ialah pemain darah warisan. Yang mana
tak silap aku, mak atau ayah dia memang Orang Malaysia. Orang Malaysia. Betul. So bagi aku kita kena betulkan persepsi kita bahawa skuad kita sekarang ni penuh dengan naturalisasi. Betul. Aku rasa kalau untuk kita bagi peluang kepada pemain-pemain warisan, satu benda yang betul, tetapi tidak mengabaikan pembangunan grassroots lah. Akar umbi lah. Okey, kita nak move on kepada topik berkaitan dengan dana. Kenapa? Sebab aku ada satu stat yang agak menarik untuk dikongsikan kepada korang berkaitan dengan dana untuk pasukan kebangsaan. Kalau dibandingkan di antara 4 negara. Kita start dulu dengan Korea Selatan. Ranking FIFA 23. Of course, populasi dia orang jauh lebih besar. Tapi kau nampak perbezaan yang sangat ketara dari segi jumlah dana yang diberikan kepada persatuan bola sepak masing-masing. Jordan ranking 87, Bahrain ranking 86. Ini dalam grup kita sendiri. Dan walaupun populasi Bahrain lebih kecil, Jordan lebih kecil, lihat saja perbezaan dana untuk persatuan kebangsaan, persatuan bola sepak dan juga dana untuk pembangunan bakat masing-masing. Kita jauh di belakang. Okey? Bukan aku nak kata aku keluar stat ni aku nak backup fakta di mana kita diberikan tambahan dana 5 juta. Tapi dari konteks bola sepak dan juga national team, 5 juta tu sebenarnya bukan angka yang besar. Betul. Sebab macam tadi pun aku berbicara dengan seorang datuk yang menjadi orang kuat Selangor. Tak nak sebut nama dia lah kan. Tapi dia ada menyebut tentang bagaimana atlet-atlet Selangor ni akan bertandang ke Kuching untuk Sukma. Dan dia terpaksa membelanja 1.3 juta untuk flight tiket saja untuk 1,000 atlet. So, just nak bagi konteks nilai 5 juta di Sarawak. Ini baru Sarawak kan, Matt? Bila kau dengar pasal, sebab kau pun fan badminton dan kau nampak clash di antara fan badminton dan fan bola sepak dekat Twitter sekarang ni tentang isu dana ni, kenapa bola dapat, kenapa badminton tak dapat dan sebagainya. Pendapat kau sendiri? Satu, kegagalan menyampaikan naratif yang sebenar. 5 juta ni bukan untuk meraihkan keputusan Seri Mentah Korea Selatan, tetapi untuk memperkasakan skuad yang layak ke Piala Asia secara merit selepas 42 tahun. Tak ada pencerita pasal naratif tu. Jadi, berhasillah polemik yang kita sedang Orang saksikan. buat naratif sendiri ya? Orang assume lah sebab dia punya headline 5 juta. Seolah-olah tu macam hadiah untuk Seri. Betul. Timing untuk memberikan 5 juta tu sejurus selepas Keputusan Seri. Jadi orang marah. Betul. Okey, Ben sebutkan 5 juta untuk bola sepak tak banyak. Tapi 5 juta tu bagi saya banyak untuk sukan lain. Saya takkan kata saya akan bagi 5 juta tu badminton. Saya tak bagi bukan badminton. Tapi saya akan bagi kepada sukan-sukan lain yang berpeluang untuk dapat medal di pentas Olimpik. Pembangunan yang sangat diperlukan sukan seperti renang, olahraga. Yang mana kalau kat sukan sini ada 30 pingat yang dipertandingkan. Bola 1. Badminton kalau paling banyak pun ada 7 lah. Campur 2 pasukan. Kalau nak lebih dia bagi 8. Mixed team. Betul. Jadi kat sini saya ada isu dengan pembagian 5 juta tu. Pada waktu mungkin kita nak pergi sukan Olimpik sekarang ni, kenapa tak dibelanjakan untuk mungkin pemanah kita yang dah layak ke sukan Olimpik? Kita punya atlet pelayaran. Betul Ben, 5 juta untuk bola sepak tak banyak, tapi sangat-sangat bernilai untuk sukan lain. Untuk sukan lain. Angkat berat dah sebutkan, tak payah bagi 1 juta pun. Mungkin setengah juta daripada tu pun cukup bantu. Jadi itu isu saya dengan pemberian 5 juta Agihan tersebut. 5 juta yang diberikan selepas kejayaan kita untuk mendapat mata pertama dalam sejarah Piala Asia ni kan. Tapi itulah aku faham kau punya konteks tu Matt, tapi pada waktu yang sama nampak tak attention ataupun contohnya reaksi yang kita dapat daripada media antarabangsa dengan hanya sekadar seri dengan Korea Selatan. Betul. Walaupun ia adalah keputusan yang tidak membawa kita ke round of 16, tetapi the attention yang kita dapat yang secara tak langsungnya meletakkan Malaysia di peta dunia Betul. Tidakkah kau rasa berbaloi? Aku rasa kalau kita tengok table tadi dari perbezaan dana daripada negara-negara lain jauh beza. Jadi umum ketahui bahawa bola sepak ni ialah ibu segala sukan. Bukan nak kata kita tak suka badminton, tak suka hoki, tak suka renang, tapi bola sepak ni satu global sport yang mana boleh bawa pulangan yang tinggi juga kepada mana-mana negara. Jadi bagi aku macam Ahmed cakap tadi, mungkin timing dan naratif yang dibawa tu perlu lebih baik. Betul. So bagi aku macam, and then Kementerian aku rasa orang tak membaca kot. So bila aku baca tentang ini masalah sosial. Masalah sosial kita di mana kita tak membaca keseluruhan daripada cerita yang dia berikan. Betul. Kan kita suka engagement dengan hanya sekadar headline di atas. Itu masalah utama dia. Itu masalah Twitter bila kau tidak boleh meluahkan seluruh poin tentang 5 juta yang diberikan tu dengan kata-kata yang lebih panjang. Sebab ialah boleh buat berbenang, tak ada masalah. Kan? Jadi ia perlu datang daripada individu-individu yang punya pengaruh dalam sukan Malaysia untuk membentangkan perkara yang sebenar.
Betul. Kan? Saya tak nak komen kat Twitter sebab saya takut orang lagi bergaduh. Tapi dah diberikan ruang kat sini oleh Burn, jadi Of saya course. explain kenapa. Itu sebabnya aku jumpa kau. Sebab aku tahu kau penggemar Sebenarnya badminton saya juga. cakap 5 juta tu kalau bagi kat badminton pun saya cakap tak apa, bagi kat sukan lain dulu. Faham. Sebab kau tahu kan. Sebab kau ialah Ahmad ni pernah menjadi seorang wartawan Astro Arena yang pergi ke semua platform ketika almost every day kau keluar kan untuk melakukan design. Dululah. Okay. Pengalaman tu adalah tu yang penting. Okay guys, kita nak tutup cerita. Tutup dah. Tutup dah, Ahmad. Okay. Tapi kau setuju tak 5 juta? Setuju. As a batu loncatan tu setuju. Okay. Walaupun Nina dia kecil. Nak tengok 5 juta tu dibelanjakan untuk apa selepas ni. Betul. Masa tidak mengizinkan untuk kita meneruskan perbualan ni, guys. Kita akan berehat sebentar bila kembali selepas ini. Fokus kita tentang satu topik yang berkait juga dengan kenapa bulan Januari ni dalam jendela perpindahan di UK ataupun di Eropah sangat-sangat senyap. Kita cerita selepas ini. Look at me go. Alright, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Berbulu dengan Burn. Aku tak mahu lengahkan masa. Aku terus bagi satu grafik yang sangat penting dari konsep bukan lagi FFP tetapi PSR. Sekarang ni kita kena masukkan dalam kepala otak kita, tidak ada FFP lagi dah. UEFA dan juga Premier League di Eropah dikenali sebagai PSR, Profit and Sustainability Rules. Total Premier League spend in January windows. Sebelum ni, tak payah petik tahun 2022 dan sebelumnya lah. Kita ambil 2023 je sebagai contoh. 780 juta pound dibelanjakan dan mungkin majoritinya daripada Chelsea lah. Kan pada Januari 2023. Tetapi kau tengok perbezaan yang sangat ketara pada 2024 ni, Januari sekarang ni yang akan tutup esok tak silap aku. 34.6 juta sahaja. Dan kau boleh kira lah berapa banyak signing yang masuk permanent berbanding loan transfer dan sebagainya kan. Aku rasa West Ham, Spurs antara yang melakukan bisnes, Sheffield United ada. Tetapi kenapa kita nak bincangkan tentang PSR ataupun FFP ni adalah kerana ramai yang masih lagi tak faham konsep net spend ataupun perbelanjaan berdasarkan revenue yang masuk ke dalam kelab, keuntungan yang masuk. Bukan sekadar keuntungan tetapi dari segi apa yang kau ada kau boleh belanja. Bukan disebabkan owner kau kaya kau belanja, tetapi dana yang dah pun sedia ada dalam kelab. Apa pemahaman kau tentang FFP ataupun PSR ni? Yang aku tahu PSR ni sesebuah kelab dalam Premier League tak dibenarkan untuk rugi. Figure dia tak silap aku 105 million dalam masa 3 tahun. Jadi Everton yang baru-baru kena tolak point sebelum ni, dia kerugian 120 lebih. Tak silap. Mungkin dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun. Okay. So lebih 20 million lah. And then Everton cooperate dengan Premier League. Maknanya dia mengaku salah. Dia mengaku salah, dia tak admitted. And then dia kena 10 point tolakan. So bila Everton kena macam ni, Everton club pertama yang kena points deduction. Di bawah ni PSR. Di bawah PSR. Yang mana diintroduce daripada 2015. Jadi aku rasa kelab-kelab lain dah start tarik handbrake sikit. Okey. Berbaloi ke untuk spend kepada player dan kemudiannya next season akan tolak point. Betul. Sebab langgar PSR. So bagi aku, kenapa kita nampak perubahan yang drastik daripada season lepas ke season ni? Sebelum ni tak ada kes macam Everton. Sebelum ni mungkin ada dari segi kau kena bayar compound. Betul. Dan klub-klub bola EPL ni kita tahu kaya-kaya banyak duit. So bayar compound apalah sangat. Beli 3-4 player bayar compound 100k, 200k. Tapi bila Premier League membuat keputusan untuk tolak points Everton, lagi-lagi terlalu dekat dengan bulan Januari ni, aku rasa most club dah start tarik handbrake lah. Betul. Dan lepas dah kena tolak 10 poin, sekarang ni mereka dilaporkan sekali lagi untuk kes yang berbeza pula. Juga melebihi PSR. Lagi 10 poin. Untuk satu lagi kes tahun yang berbeza, di mana kemungkinan besar akan ada 10 poin lagi. Dia Everton dan juga Nottingham Forest. Tapi satu kes yang menarik adalah last season ramai tanya kenapa Chelsea boleh spend 1 bilion tapi tak kena denda apa-apa. Okey, aku nak remind semua orang apa yang Chelsea buat pada Januari yang lalu ataupun transfer window yang lepas adalah mereka melakukan amortization. Amortization ni adalah mereka memanjangkan tempoh kontrak setiap pemain itu dan membagikan dan mengagihkan transfer fee dan juga gaji diorang untuk jumlah jangka masa yang lebih panjang dan secara tak langsungnya dia punya yearly cost dia menurun lah. Tapi benda tu first time Malaysia dengar benda tu agak genius lah. Agak betul. Genius daripada Todd Bowley. Loophole lah. Membawa model pembayaran kontrak
bernilai juta ringgit di Amerika Syarikat, contohnya MLB ke Premier League. Pasal MLB juga perkara yang sama. Seorang pemain bintang tu ditandatangani untuk contoh 10 tahun. Jadi nilai kontraknya akan susut daripada tahun ke tahun. Bila mana masuk tahun ke-5 dan seterusnya, ia membenarkan kelab untuk reinvest balik duit yang berkurangan tu untuk dapatkan player yang Aku baru. tak rasa genius sangat dari konteks bola sepak. Sebabnya bila kau ambil player kontrak lama macam tu, Matt, kalau player tu tak perform macam mana? Kalau kau nak sell the player dan sebagainya. Aku rasa sebab tu Chelsea dia beli player average umur 20, Yang muda, 20 ke 25 tahun. Sebab sebelum ni nak fikir dia nak buat drag kontrak 7-8 tahun ni, dia kena fikir resale value juga. Betul. Misalnya kalau contoh Mudryk tak berjaya perform dalam Premier League, dia still ada resale value untuk dia orang Betul, jual balik. tapi Dan adakah resale value dia akan mencecah angka 80-90 juta seperti mana yang diorang beli dia? Mungkin Of course, tidak lah. Caicedo Mungkin tidak. 100 juta sebagai contoh, Enzo Fernandez. Tapi of course bukan semua pemain yang dilakukan kontrak jangka masa panjang ni, dan of course kan ni rules dia bila Chelsea dah buat. Player yang tak ada kontrak macam tu pun susut nilai dia. Betul, dan bila Chelsea dah buat United. Matt. Betul Matt. Anthony sebagai contoh. Dia contoh terbaik. Okey, tapi cerita pasal benda ni, benda ni dah dilihat oleh PSR dan mereka dah hentikan apa. Okey. Maknanya dia Yeah. dah, lepas Chelsea dah buat, lepas tu dah tak boleh. Maknanya sekarang ni the new rules is kau dah tak boleh buat amortization dah. Kan? So that's why this season kau tak nampak Chelsea spend macam last season. Diorang still sign wonderkid. Kan? Tapi diorang itu je lah Saya rasa mereka perkara mampu ini lakukan. bagus untuk Premier League sebab sekarang ni kalau kata kelab-kelab Liga Perdana Inggeris nak beli pemain di luar daripada England, the Premier League tax tu dah berkurangan lah. Sebab Betul, Liga lain dah tahu dah, diorang tak mampu dah nak berbelanja besar. Tapi kau tak rasa ke benda ni menghilangkan seri dalam dunia bola sepak? Sebab aku rasa boring weh. Aku nak tengok ada klub yang Spend buat 100 one- million transfer untuk Osimhen. Takkan aku nak tunggu sampai sama window untuk benda tu nak berlaku. Kan? Macam sekarang ni banyak tim terdesak. Newcastle sebagai contoh. Kau kaya pun tak guna. Kan, Kan? sebab tu dia tak setuju. Sebab dulu Chelsea Tak ada zaman duit. Tak boleh pakai duit. dulu Chelsea zaman Pak Roman senang-senang je belanja. Tak ada rules. dia ada pro and cons lah. Kan? Satu lagi Tak. dia mewujudkan persaingan sihat lah. Betul, Satu lagi, tapi macam Ben cakap lah, kita mungkin dah tak dapat tengok signing macam Januari yang power macam Bruno Fernandes. Yes, betul. Siapa lagi Januari aku tak untuk Nemanja Vidic, Nemanja Vidic. Patrice Evra. Kita mungkin dah kurang Dah tengok kurang lah kot. lah. Sebab banyak fund tu akan dibelanjakan masa Sama. masa hujung Tapi kita season. kena kaji balik kenapa rules ni dibuat sebab ramai yang melihat sekarang ni benda ni akan terus protect the cartel clubs ataupun the top 6 ataupun the big 6 lah orang kata kan. Ramai yang kategorikan cartel clubs ni sebabkan sampai bila-bila Net spend diorang besar lah. net spend diorang akan besar sebab diorang dah menjadi satu name macam kau kata global brand. Yeah. Man United, Chelsea, Arsenal. Man City bukan dalam kategori tu tapi sebab mereka dah mencapai kejayaan dengan begitu kerap. Tidakkah FFP diwujudkan untuk orang katakan curb spending macam tu tapi still berlaku Curb spending juga. untuk memastikan klub tak bungkus. So ni bimbang ada kesamarataan tu dah tak ada lah lepas ni. Betul. Kau tak rasa macam tu, Matt? Sebab bila klub yang contohnya Newcastle sebagai contoh aku bagi tadi, tapi even ada klub yang mempunyai dana dan takkan ada efek pun kepada mereka jikalau mereka berbelanja sedikit lebih. Maksud aku dia takkanlah rugi sampai klub tu bungkus. Dunia ni memang tak adil, Ben. Jadi tak ada bezanya di Liga Perdana Inggeris. Betul. Yang memiliki profil yang cukup besar, ada fanbase cukup besar, maka dia akan berjaya. Tapi kalau kita cakap pasal FFP daripada UEFA pula, dia punya tu lain sikit daripada PSR. Tak silap aku, sesebuah klub boleh spend 70% je daripada dia punya revenue tu. Revenue dia. Total keuntungan yang masuk lah. Keuntungan yang masuk. Keuntungan tu boleh masuk daripada deal jersey Adidas, daripada contoh jualan tiket. PSR berapa dia punya pembahagian? Contoh kalau kata dia punya keuntungan 1 billion, berapa dia boleh spend PSR ni daripada macam income tax lah. Ada certain yang kau boleh exempt. That's why. That's why, youth Matt. football, women, Betul. stadium Itu yang aku cakap. Contoh aku bagi kau contoh klub seperti Sheffield United, diorang punya keuntungan untuk contoh dalam 3 tahun tu mungkin sekadar 10 juta pound saja. Tapi klub seperti Manchester United yang walaupun masih hamba sekarang ni, tapi disebabkan global Hamba fanbase yang agak prestasi. besar, marketing yang agak besar, klub dah public listed, kau silap-silap keuntungan kau dalam 3 tahun adalah 400 atau 500 juta berbanding 30 juta untuk Sheffield United. Kau faham tak? So, logiknya, apa logiknya 400 juta keuntungan kau tapi kau sekadar tak boleh lebih 105 juta daripada 400 juta tu. Maknanya kau boleh spend maksimum 500 juta. Sheffield United maksimum dia boleh spend dalam 3 tahun adalah apa? 135 juta sahaja. Kau faham tak logik dia? Faham.
Itulah saya sebutkan memang tak adil. Dunia ni memang tak adil. Saya tak ada explanation yang boleh orang sebutkan nak mempertahankan the so-called Big Six club, because that will always happen dalam dunia sekarang ni, betul. di mana pemasaran global ni akan membantu kelab-kelab besar ni untuk mendapat terus keuntungan yang lebih banyak. Betul. So Tapi kita faham juga dari segi konteks kau tak nak ada tiba-tiba masuk Pak Arab seorang ia membuktikan bahawa Newcastle United tak kira betapa kaya pun Tak boleh nak jadi tak boleh esok balik Mbappe. tak boleh nak jadi seglobal seperti Betul. Manchester United. Itu je lah nak cakap. Betul, susah. Susah lah, bukan tak Kalau, susah. kalau nak bina, kau kena start from scratch lah. Dengan cara yang realistik. Tapi aku rasa untuk Premier League dia dah start season lepas. Kalau ingat pre-season dia dah start macam pergi ke negara macam US, macam dia buat 5-6 klub Premier League. Betul. Satu small tournament Untuk meningkatkan branding dan awareness tu lah. klub macam Aston Villa ni tak secara langsung akan di-expose lah. Mungkin kena go the Wrexham way lah. Betul. Mana American owners ni buat show macam Spurs dah pernah buat. Betul. Itu satu cara sebenarnya. Ada banyak cara lain lah yang boleh dilakukan, tapi akan mengambil masa lah, pendek cerita. Tak adalah macam overnight kau jadi klub macam Man City dan sebagainya kan. Okey. Kita tutup cerita FFP ni sebab sebenarnya kalau nak sembang pasal FFP ataupun PSR ni menarik apa? Kita boleh cerita lama. Kalau saya tak datang ke BDB saya tak sembang pasal PSR ni. Itu sebab aku buka topik ni, sebab topik ni luas. Dan kau antara individu yang paling senang untuk membincangkan topik saya banyak belajar. Betul. TIL. Okey guys, kita move on kepada Liga Fantasi berbulu dengan Burn. Terlebih dahulu aku nak tunjuk poin aku setakat ni selepas Game Week 21. 1-2-2-2 bukanlah yang terbaik pada musim ni daripada aku sendiri, tetapi masih awal kerana ada 17 lagi game week dan aku punya chip semua ada. Sekarang ni adalah double game week season di mana kau mencari player-player Liverpool ataupun Manchester City yang akan main 2 kali pada game week ke-25. So transfer kau kena berunsurkan pemain-pemain double game week. Ramai yang bawa masuk KDB, ada yang dah standby Haaland walaupun tak tahu dia akan main 90 minit ataupun tidak. Ada yang dah beli Foden, ada yang beli Jota. Itu antara target player-player untuk minggu ni lah, minggu ke-22 ni. Tapi poin aku pada minggu lepas, 57, tidaklah sebegitu hebat mana sebab 3 poin tak salah aku di bawah kedudukan safety score, di mana ranking aku jatuh daripada 375 ke 391k di dunia pada ketika ini. Tetapi aku optimis. Aku akan mampu bangkitlah dalam masa dekat Ben ni. cakap panjang, tapi bila saya dengar dia kejatuhan tu, saya yakin ini satu perkara yang harus diraikan lah. Nampak? Aku cerita panjang tu nak menutup aib aku sendiri. Kau faham tak? Saya dengar Ben kejatuhan dah cukup. Nampak cara aku menutup aib aku sendiri kan? Okey, ni akulah. Tapi Equan Square macam mana season ni? Sebab last season kau bersaing-saing hebat juga dengan aku. Season ni agak turun merudum sikit lah. Dalam 31 points aku je still belakang menyesal game week 1 aku tak captain Haaland. Konon-konon macam nak menongkak arus lah. Itu yang bahaya tu. Itu yang bahaya. Dia bila fantasi ni, bila kau buat satu keputusan yang lain pada orang lain, kalau menjadi okey. Kalau tak menjadi, akan turun. Kau kena ada balance of high ownership players yang ownership tinggi di kalangan pemain-pemain FPL di seluruh dunia, dan pada waktu yang sama ada beberapa orang kata kelainan differential players lah. Kan? So apa plan kau untuk minggu ni dari segi transfer? Aku rasa macam Ben kau dah cakap tadi, kita nak target player double game week macam player Liverpool, Man City kan. Tapi kita kena ingat, lepas double game week tu ada satu blank game week 26 di mana player-player macam Spurs, Liverpool, Chelsea tak main. So kalau contoh aku dah salah lagi, so aku kena buat keputusan sama ada aku nak simpan lagi Salah untuk ke game 25, game week 25, ataupun jual lah Salah ni. Kenapa player betul, sebab tak silap aku dia punya hamstring tu koyak. Yes. So mungkin lebih lama daripada jangka. Lebih lama lah. Ramai yang kata one month. Matt, kalau kau ada option 3 player Man City dan 3 player Liverpool yang perlu dibeli dari konteks fantasy, siapa yang kau akan beli? Haaland of course. KDB. Ederson ya. Okey, not bad. At least ada seorang defender lah. Kalau saya main fantasy lah, fantasy Premier League, di mana saya dah lama bersara. Aku tahu. Kalau kau buat team pun, lepas tu kau first game week lepas tu kau abaikan untuk lagi 37 game week kan. Tapi kalau ada yang di luar sana nak cuba-cuba main fantasy NBA, nak try lawan King boleh ya. Kau daripada itu jual kat aku. Yes, of course. Fantasy lebih menarik. Ramai peminat NBA sebab aku dengar Ahmed antara yang terbaik dalam fantasy NBA kan. So aku rasa kalau dia letak hati dan perasaan dia kepada fantasy Premier League ni, mungkin dia pun boleh juara. Tapi cerita pasal hati dan perasaan dan komitmen, inilah player-player paling committed dalam saingan Liga Fantasi Bulu Gamba, di mana Wenger Zipper ni aku dah tengok dah lama dah. Sean Tam ni di kedudukan teratas
Namun kini cuma 7 poin di atas Kota Lama City, Jurgen ISM. Dengkil FC pun dah lama dekat situ. Adam Budiman yang aku kenal ada dalam lig tersendiri dengan aku dalam elite group di Malaysia 1321. Nombor apa? Badakus. Aku jauh. Sebab kau tengoklah poin aku tadi 1222. Ni semua 1-3. Aku lebih kurang dalam 90 poin. Kalau global berapa dia punya high score Kedudukan sekarang? diorang ni semua dalam top 50k Top di dunia. 50? Oh. Maksud aku daripada 10 juta orang. Daripada 10 juta, diorang ni dalam 50,000 sekarang ni lah dalam top 10 ni paling tinggi. Tapi aku tak pasti berapa ramai yang dah pakai chips. Sebab chips tu sangat penting. Itu yang akan boost kau punya ranking dalam minggu-minggu yang terakhir nanti kan. Ada 2 player bundle yang aku nak share. Ni dari segi budget player. Sebab kadang-kadang kalau kau nak beli Salah, Haaland, kau nak KDB, semua play mahal. Kau kena ada budget players yang membenarkan kau untuk spend untuk player-player macam Salah, Haaland, KDB dan sebagainya. So, salah satunya adalah Elfie Doughty. Elfie Doughty tak silap aku ada satu stat yang menunjukkan dia adalah chances creator kedua terbesar di EPL sekarang ni selain Trent Alexander-Arnold. Walaupun dia bermain untuk Luton di bahagian left back, hampir setiap gol Luton delivery datang daripada dia. So dia ni assist merchant orang kata. Yes, betul. Dan secara tak langsungnya Elfie Doughty ni antara player dalam last 3 game week memungut 7, 9 dengan 5 poin dalam 3 game berturut-turut, dan jadual kesukaran game pun not bad untuk Luton. Ada beberapa home game. Diorang kat home kita tahu kan, City, Newcastle boleh kalah, City hampir pada mulanya orang kata Luton ni ialah hunting ground lah. Tapi lain. Okey, Pedro Neto, seorang lagi. Dia injured lama. Tapi awal season, dia antara one of the best option untuk Wolves. Hampir setiap gol Wolves melalui dia. Lepas dia dah tak ada, baru kau nampak Huang muncul, kau nampak Cunha sekarang ni dah start score gol. Tapi dia adalah chief creator lah dari bahagian sayap. Dan kalau tak silap aku dalam game FA Cup itu dia score 1, dia assist 1. Daripada jauh macam Liverpool, dekat-dekat macam Roma. Itu dia lah. Kan? Betul lah, betul. Daripada jauh kau tengok dia belakang. Merah dia tu. Betul. So 2 option untuk minggu ni kalau dari segi bajet adalah Pedro Neto dan juga Elfie Doughty daripada Luton Town. Tapi kalau macam aku cakap, kau kena target play double game week. Liverpool dan juga Manchester City yang menjadi tumpuan. Jangan lupa guys, alright, apa yang berpesan. Matt, terima kasih kerana sudi bersama kami. Satu penghormatan. Bincangkan segala apa yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Tuan Square. Macam biasa guys, di Berbulu dengan Ben, kita bukan pandit, kita bukan expert. Kita sekadar minat bola sepak macam korang, meluahkan pendapat sendiri. Sampai di sini saja BDB untuk minggu ni. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye. Look at me go.